Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazlina binti Muhammad Anwar. Nombor matriks AA1907271. Jadi hari ini saya akan memulakan pembentangan dengan pemilihan bumbung. Kami telah memilih bumbung jenis tanah liat. Jadi ini adalah gambar bagi bumbung jenis tanah liat. Bumbung berfungsi untuk melindungi penghuninya daripada hujan, panas serta cahaya matahari. Faktor pemilihan reka bentuk bumbung jenis tanah liat adalah kerana ianya sangat tahan lama, kurang kerja penyelenggaraan, lebih sejuk berbanding atap genting konkrit, lebih tahan kotor atau kulat, kaedah pemasangannya yang sangat mudah. Seterusnya adalah kaedah pembinaan bagi bumbung. Pertama adalah rabung iaitu terabung, seterusnya plat tembok, kasau jantan, beroti atau kasau lintang iaitu dipasang pada bahagian atas kasau jantan, jeriau sebagai pemegang untuk kedua-dua kasau jantan, kekuda iaitu mengandungi gabungan kasau, tupang dan alang pengikat, seterusnya penggunaan bahan bumbung, jarak kasau beroti dan kasau lintang iaitu penggunaan atap genting. Jarak kasau sebanyak 600 meter, bererti 300 mm. Bentuk bumbung iaitu dibuat daripada genting tanah liat. Seterusnya adalah alatan mesin ataupun peralatan dalam membina bumbung. Okay. Yang pertama adalah pengikat iaitu skru, seterusnya tukul tukang kayu, stapler pembinaan, pisau, gergajian kayu, kod pembinaan, penanda warna kontras dan pemutar skru. Di sini terdapat kebaikan dalam memilih bumbung jenis tanah liat. Yang pertama adalah materi utama bumbung ini yang dibuat daripada tanah liat mudah didapati dan diproses dengan cara pemadatan, pembentukan dan pembakaran. Harganya yang lebih murah, tahan lama. Buktinya banyak bangunan seperti sekolah dan rumah kedai memilih jenis genting tanah liat sebagai bumbung. Namun terdapat juga kelemahan bagi bumbung jenis tanah liat. Yang pertama adalah ianya memerlukan pemasangan yang rapi dan teliti kerana jika terdapat geseran atau retakan pada satu kepingan maka bumbung rumah akan mengalami kebocoran. Seterusnya, setiap kepingan bumbung ini hanya melalui proses pembakaran tanpa pertambahan bahan lain. Yang terakhir adalah hal ini menyebabkan warna pada bumbung semakin pudar kerana kerap terdedah dengan hujan dan panas. Selain itu, pertumbuhan lumut juga mudah berlaku pada bumbung jenis ini. Assalamualaikum, nama saya Nurul Aisyah Muhammad Fazli Azwar. Nombor matriks AA1918110. Saya akan menerangkan tentang elemen tingkap. Faktor pemilihan reka bentuk tingkap dari segi kekuatan, penebak haba yang baik dan kos. Kaedah pembinaan pula, yang pertama iaitu penyediaan, kedua padam tertingkap lama, yang ketiga penyediaan pembukaan untuk tertingkap baru, yang keempat pemasangan tingkap, yang kelima pemasangan surut, yang keenam pemasangan ambang tingkap, yang ketujuh pemasangan cerun, yang ke-8 pemasangan kaca dalam bingkai tingkap dan yang terakhir tingkap pengedap. Alatan atau mesin atau peralatan untuk pembinaan tingkap ialah plastik atau baji kayu, plat sauh, skru, buih poliuretana, pisau, filem getah telap, silikon sialan, plaster dan spatula. Kebaikan tingkap adalah aliran keluar masuk udara yang baik dan mempunyai kecekapan yang tinggi. Keburukannya pula saiz terhad dan kos pemasangan tinggi. Elemen pintu. Faktor pemilihan reka bentuk elemen pintu ialah kebolehpercayaan iaitu rintangan pecah, penebak haba dan pengurangan hingar, rupa, sumber cahaya semula jadi dan keselamatan. Kaedah pembinaan pula, yang pertama, pasang bingkai pintu, yang kedua, kencangkan engsel pada daun pintu dan bar blok, yang ketiga, masukkan bingkai pintu atau blok ke pembukaan, yang keempat, letakkan kelengkapan iaitu mengendalikan atau mekanisme snap, dan yang terakhir, pasang plat. Alatan atau mesin atau peralatan untuk pembinaan ialah tukul, pahat, langkah pita, pemutar skru, kerajang, kotak pintu, perforator, alat gerudi, mesin penggilingan, pemasangan kit dan pembersih vacuum. Kebaikan untuk pintu yang berpanel, daun pintu yang ringan,
proses penelanggaran kurang, dan pelbagai jenis bentuk dan warna. Untuk pintu 8 panel, dia adalah kos murah dan pelbagai jenis bentuk dan corak. Keburukan untuk pintu berpanel ialah kurang produktif pada haba dan pintu 8 panel kurang menarik. Saya Nur Izzati Nabila binti Ruslan. Saya akan menerangkan tentang kemasan dinding. Kemasan yang dipilih adalah cat kerana ianya murah dan berkualiti selain mudah didapati dan boleh diperolehi dalam pelbagai warna. Cat juga tidak mereput dan mampu tahan lama serta tahan lasak. Cat juga menyerap bunyi. Alatan yang digunakan untuk pembinaan cat adalah cat berus roll, spray gun, amplas, kip atau scraper, dempul dan papan baki cat. Kelebihan menggunakan cat adalah ia dapat memberikan hasil yang berbeza mengikut cara dinding dicat dan harganya lebih murah. Kelemahan menggunakan cat adalah warna cat mudah menjadi pudar dan dinding perlu dipastikan bersih dari kotoran. Seterusnya, kemasan lantai. Jubin seramik dipilih kerana ia tahan lama selain dari murah dan cara pemasangannya mudah. Jubin seramik juga keras, kalis air dan tahan lasak. Warna yang ada juga bersesuaian dengan persekitaran di dalam rumah. Alatan yang digunakan untuk peletakan jubin adalah satu set spatula, rul dan roller jarum, pemotong kaca, pemotong jubin, bulgaria dan salib. Kelebihan menggunakan jubin seramik adalah ia mempunyai variasi bentuk, warna dan pola tekstur mengikut jenis rumah. Ia juga mempunyai ketahanan yang lama dari segi suhu dan penetapan. Kelemahan menggunakan jubin seramik adalah ianya amat berat dan proses pemasangannya mengambil masa yang lama. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati binti Ahmad akan menerangkan berkaitan kemasan shilling jenis lepa kapur. Bermula dengan faktor pemilihan elemen. Di sini terdapat 4 faktor pemilihan elemen jenis lepa kapur. Yang pertama, ianya mempunyai lapisan yang tebal. Yang kedua, disokong oleh kerangka besi. Oleh itu, jenis ini mempunyai ketahanan yang lama dan lasak, kos pemasangan yang murah dan terakhir mempunyai pelbagai rekaan dan bentuk. Oleh itu, elemen ini sering menjadi pilihan oleh mereka yang inginkan shilling rumah yang cantik dan mempunyai pelbagai bentuk. Seterusnya, kaedah pembinaan. Elemen ini menggunakan bancuhan simen pekat dan plastering trowel. Lapisan simen perlulah nipis bagi mendapatkan permukaan yang rata. Ianya dilakukan selepas permukaan lepaan itu kering. Kerja awalan iaitu wiring dan juga kedudukan peralatan elektrik perlulah dirancang terlebih dahulu. Alatan mesin peralatan bagi elemen jenis ini ianya menggunakan banyak alatan, antaranya sudip lepa, kayu perata, pemaras kayu, sudip penjuru dan juga baldi. Kebaikan dan kelemahan kemasan shilling jenis lepa kapur. Kebaikan elemen ini ianya mempunyai kuasa menyerap yang sangat tinggi kerana bahan utamanya diperbuat daripada kapur. Yang kedua, ianya memberikan permukaan yang lebih kemas dan rata dan tahan lama dan tahan lasak kerana ianya mempunyai sokongan kerangka besi. Manakala bagi kekurangan elemen ini, ianya memerlukan pengiraan yang tepat dan terperinci dan memerlukan kepekaan dalam aspek kebersihan dan penjagaan kerana shilling ini dia terdedah dengan habuk dan kotoran. Akhir sekali, bagi kesimpulannya, untuk menghasilkan sebuah rumah yang lengkap, ianya memerlukan banyak proses daripada penyediaan bahan sehinggalah kepada kekemasan. Hal ini bagi memberikan keselesaan kepada penghuninya. Jadi, aspek seperti faktor pemilihan, kaedah pembinaan, cara penyediaan dan ciri-ciri elemen haruslah dikenal pasti bagi tujuan sedemikian. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.